Hai murid-murid sekalian, salam sejahtera dan selamat datang ke kelas perniagaan bersama saya, Cikgu Lau Pomping dari SMK Tinggi Sarike. Tajuk yang akan Cikgu sampaikan pada petang ini ialah bab 3 tingkatan 4, iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Baik, disebabkan bab 3 agak panjang, maka pada petang ini cikgu hanya menyentuh subtopik 3.1 hingga 3.5 sahaja. Cikgu berharap selepas sesi pembelajaran pada petang ini, murid-murid boleh mencapai beberapa standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, pertama, murid boleh menyatakan maksud dan menulis visi, misi dan objektif perniagaan. Yang kedua, murid boleh membandingkan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Ketiga, murid dapat menjelaskan ciri-ciri objektif sesuatu perniagaan. Yang keempat, murid boleh menghuraikan tujuan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan sebagai panduan perniagaan. Dan akhir sekali, murid boleh menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Baik, sekarang cikgu akan mulakan dengan bahagian pendahuluan. Secara amnya, semua organisasi tak kira sama ada jenis organisasi bermotifkan untung ataupun organisasi bukan bermotifkan untung, perlu ada visi, misi dan objektif. Dan VMO yang ditetapkan adalah tersendiri. Ini bererti VMO setiap organisasi adalah berbeza dengan organisasi lain. Ingat VMO yang dibentuk mesti selari dengan jenis perniagaan yang dijalankan. Baik, mengapa semua organisasi tak kira OBU atau OBBU perlu ada VMO? Baik, ini adalah kerana VMO merupakan unsur utama dalam perancangan strategik bagi sesebuah organisasi. Dan VMO yang ada itu akan digunakan untuk menetapkan hala tuju sesebuah organisasi untuk mencapai kejayaan. Selain itu, VMO juga dijadikan panduan dalam pengurusan organisasi, khasnya semasa organisasi hendak membuat keputusan ataupun sebarang tindakan. Sekarang, mari kita lihat maksud visi, misi dan objektif secara satu persatu. Pertama, kita lihat apakah itu visi. Baik, visi merupakan penetapan perancangan yang melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Jadi, visi boleh dikatakan sebagai satu wawasan besar yang ditetapkan oleh organisasi dan proses untuk mencapai wawasan tersebut mengambil masa yang
panjang. Biasanya mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Sebab itulah ia dianggap sebagai satu perancangan jangka masa panjang. Baik, visi yang telah ditetapkan penting dijadikan panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan sentiasa berada di landasan yang tepat. Di sini, cikgu sertakan satu contoh visi bagi sebuah syarikat pengeluar buku. Baik, visi bagi syarikat tersebut ialah menjadi sebuah syarikat buku yang terkemuka bukan sahaja di Sarawak, malahan pada peringkat kebangsaan, iaitu di seluruh Malaysia. Baik, dari situ kita nampak ada dua perkara penting terdapat di dalam visi syarikat pengeluar buku tersebut. Pertama, perancangan yang melibatkan fokus, iaitu syarikat buku tersebut mempunyai satu wawasan yang tinggi, iaitu ingin menjadikan syarikatnya sebagai sebuah syarikat pengeluar buku yang terkemuka di Sarawak, bahkan di peringkat kebangsaan. Yang kedua, perancangan jangka masa panjang. Di sini jelaslah, untuk mencapai wawasan ini bukanlah sekelip mata sahaja. Ia perlu mengambil masa yang agak lama, Contohnya 5 tahun akan datang atau 10 tahun atau lebih daripada 10 tahun untuk mencapainya. Selepas visi ditetapkan, seterusnya organisasi perlu menetapkan misi pula. Apakah itu misi? Misi merupakan satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama penubuhan sesebuah organisasi. Misi yang dibentuk adalah untuk menetapkan apakah aktiviti yang perlu dijalankan oleh sesebuah organisasi bagi membantu organisasi tersebut mencapai matlamatnya. Baik, di sini cikgu cuba sertakan satu contoh misi bagi syarikat pengeluar buku. Misi syarikat pengeluar buku itu ialah kami akan berusaha secara berterusan untuk menjadi penerbit buku yang dapat memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Jadi ini menunjukkan syarikat buku tersebut ingin berusaha secara berterusan untuk menjadi penerbit buku yang dapat memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Jelaslah supaya syarikat tersebut dapat mencapai tujuan atau matlamatnya, maka syarikat buku tersebut perlu melakukan penerbitan buku secara berterusan untuk memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Selepas organisasi menetapkan visi, misi dan seterusnya, apa yang perlu ditetapkan oleh organisasi lagi dalam perancangan strategiknya? Apakah jawapan dia? Ya, jawapannya ialah objektif. Baik, apa yang murid-murid tahu tentang objektif? Ya, objektif ialah pembentukan matlamat yang lebih khusus
di mana ia merupakan pernyataan khusus tentang bagaimana visi dan misi organisasi akan tercapai. Baik, di sini cikgu gunakan contoh objektif bagi syarikat pengeluar buku lagi Baik, objektifnya, salah satu objektif ialah kami akan menerbitkan sekurang-kurangnya 200 jodoh buku email dan 500 jodoh buku email setiap tahun, iaitu bermula dari tahun 2017 hingga 2021. Jadi, objektif ini merupakan sasaran yang boleh diukur dan penting untuk membantu syarikat pengeluar buku tersebut mencapai tujuan atau matlamatnya, iaitu misi dan visi syarikat tersebut. Seterusnya kita lihat unit 3.2 iaitu perbandingan visi misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Soalan dari cikgu sekarang adakah VNO bagi setiap organisasi adalah sama? Cuba murid renung sekejap untuk mengenal pasti jawapannya. Baik, jika jawapannya adalah tidak, mengapa pula? Baik, jawapan ada di bawahnya. Sekarang kita cuba melihat perbezaan di antara OBU, OBBU dan pertumbuhan sukarela. Sambil itu kita membuat perbandingan antara ketiga-tiganya melalui 3 dimensi iaitu aktiviti yang akan dijalankan, tujuan penubuhannya dan juga punca ataupun sumber kewangan. Jadi berdasarkan jadual di paparan skrin, kita mulakan dengan OBU terlebih dahulu. Baik, di sini kita dapati aktiviti utama yang dijalankan oleh OBU ialah mengeluarkan baran dan perkhidmatan. Dan tujuan penubuhannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Kemudian sumber kewangannya adalah datang daripada pemilik ataupun pinjaman sama ada daripada bank atau institusi kewangan dan juga datang dari keuntungan perniagaan. Baik, contoh OBU adalah seperti syarikat AirAsia Berhad. Ini sebenarnya mana-mana perniagaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan adalah contoh OBU, iaitu organisasi bermotifkan untung. Sekarang kita beralih kepada OBBU pula, iaitu organisasi bukan bermotifkan untung. Baik, aktiviti yang dijalankan oleh OBBU ialah memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Dan tujuan penubuhan OBBU ialah memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli. Bagaimana pula dengan sumber kewangan bagi OBBU? Ya, datang dari kerajaan, sumbangan, masyarakat ataupun yuran keahlian. Dan contoh OBBU ialah Majlis Belia Malaysia. Yang ketiga, kita lihat pertumbuhan sukarela. Aktiviti utama yang dijalankan oleh pertumbuhan sukarela ialah memberi perkhidmatan kepada ahli dan masyarakat. Tujuan penubuhannya adalah
menyediakan kebajikan dan untuk faedah bersama. Dan sumber kewangan adalah tatan daripada sumbangan ahli dan juga masyarakat. Dan contoh pertubuhan sukarela adalah seperti Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak. Jadi jelaslah murid-murid sekalian ya. VMO bagi OBU seperti entiti perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi adalah lebih menjurus kepada matlamat yang sama, iaitu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Ya. Dengan erti kata lain, OBU adalah sentiasa sedaya upaya untuk memaksimumkan keuntungan bagi memuaskan kehendak pemilik perniagaan. Manakala bagi OBBU pula, objektifnya adalah berbeza dengan OBU, di mana objektif utama OBBU ialah berorientasikan kepada kebajikan ahli, masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Oleh itu, pembentukan VMO bagi OBBU adalah lebih tertumpu kepada kepentingan orang ramai termasuk penyediaan perkhidmatan yang cukup dan berkualiti kepada ahli. Bagi pertubuhan sukarela pula, masyarakat merupakan pelanggan utama kepada pertubuhan sukarela. Fokus dan tumpuannya adalah seperti berikut. Pertama, lebih bercorak kepada kebajikan masyarakat dan faedah bersama. Kedua, lebih berfokus kepada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. Yang ketiga, lebih bercorak kepada aktiviti yang selaras dengan tujuan organisasi tersebut didaftarkan. Dan yang terakhir sekali ialah lebih dikenali dengan nama persatuan, kelab, yayasan dan anggatan. Ya. Baik, balik kepada soalan cikgu tadi. Adakah VMO bagi semua organisasi adalah sama? Jadi melalui penjelasan cikgu tadi, jelas terdapat perbezaan antara OBU, OBBU dan pertubuhan sukarela. Maka sudah tentu terdapat perbezaan penentuan pernyataan VMO antara OBU, OBBU dan juga pertubuhan sukarela. Sekarang, cikgu ada 3 soalan untuk ditujukan kepada murid-murid sekalian. Semua murid sila mencuba ya. Soalan pertama. Sila baca visi, misi dan objektif yang terpapar di depan skrin anda. Kemudian cuba tentukan VMO tersebut adalah bersesuaian dengan jenis organisasi yang mana satu. Okey, sekarang kita sama-sama bacakan visinya. Menjadikan syarikat pengeluar produk makanan dan minuman berasaskan jagung yang terulung, progresif serta berdaya saing di pasaran tempatan dan luar negara menjelang tahun 2025. Misinya pula ialah mengoptimal penghasilan produk makanan dan minuman yang bermutu berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran keluaran petani tradisional tempatan menerusi aplikasi teknologi pengeluaran yang lestari. Dan objektifnya ialah mencapai sasaran peningkatan jualan tahunan sebanyak 20% setiap tahun. Okey, pada pendapat anda,
apakah jawapan yang paling sesuai sekali? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Semua sudah ada jawapan? Apakah jawapan anda? Okey. Jawapan yang betul ialah OBU, iaitu organisasi bermotifkan untung. Baik, tahniah kepada murid yang mendapat jawapan yang betul. Baik, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Berdasarkan VMO yang ada, cuba nyatakan VMO tersebut bersesuaian dengan jenis organisasi yang mana satu. Baik, sila baca visi, misi dan objektif bagi organisasi berkenaan. Baik. Apakah jawapannya? Ya, jawapan yang betul ialah OBBU, iaitu organisasi bukan bermotifkan untung. Baik, dari VMO yang dipaparkan, jelas organisasi tersebut tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan melalui gambar yang ada, sebenarnya okey, kita sudah tahu ia merupakan organisasi bukan bermotifkan untung. Tahu di mana tempat ni? Ya, gambar ini menunjukkan gambar Majlis Daerah Serikit. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan ketiga. Sila baca visi, misi dan objektif yang ada di depan skrin anda. Cuba kenal pasti jenis organisasi tersebut. Visi dia, misi dia dan objektifnya. Baik, apa jawapannya? Ya, jawapan yang betul ialah pertubuhan sukarela. Sekarang, mari kita lihat subtopik 3.3 iaitu ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Untuk makluman semua murid, objektif sesebuah organisasi sama ada berbentuk perniagaan atau bukan perniagaan boleh dibahagikan kepada dua jenis ataupun dua kategori, iaitu objektif jangka pendek. Yang kedua, objektif jangka panjang. Baik, objektif jangka pendek merupakan matlamat organisasi yang ingin dicapai dalam tempoh masa kurang daripada 5 tahun. Manakala objektif jangka panjang merupakan matlamat objektif yang ingin dicapai dalam tempoh masa melebihi 5 tahun. Baik, siapakah yang membentuk objektif bagi sesebuah organisasi? Ya, ianya dibentuk oleh pihak pengurusan organisasi. Okey, bagaimana kita nak membentuk objektif sesebuah perniagaan? Untuk membentuk ciri-ciri objektif yang baik, kita perlu berdasarkan konsep SMART.
Jadi SMART ialah akronim yang mewakili rangka untuk membentuk objektif yang berkesan. 5 ciri yang diwakili oleh SMART boleh ditunjukkan melalui raja di depan skrin anda sekarang. Okay, iaitu spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, munasabah dan jangka masa. Baik, akronim SMART itu datang dari mana? Sebenarnya, ianya diambil dari huruf pertama setiap ciri objektif. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, spesifik. Dalam bahasa Inggerisnya iaitu spesifik. Yang kedua, boleh diukur. Dalam bahasa Inggerisnya measurable. Yang ketiga, boleh dicapai. Dalam bahasa Inggerisnya attainable. Yang keempat, munasabah. Dalam bahasa Inggerisnya iaitu realistic. Dan yang kelima, jangka masa. Dalam bahasa Inggerisnya iaitu time frame. Jadi, kita ambil huruf pertama setiap ciri objektif. Apabila kesemua huruf itu digabungkan, ia akan menghasilkan perkataan SMART. Jadi senang ingat kan? Bila ditanya apakah 5 ciri-ciri objektif yang baik, ingatkan perkataan SMART. Okay? Pertama yang perlu ada pada objektif organisasi ialah spesifik. Spesifik ialah ciri objektif yang menekankan bahawa pernyataan objektif hendaklah dinyatakan secara khusus. Lazimnya, spesifik merujuk pada sesuatu tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif. Mari kita lihat satu contoh di sini. Meningkatkan 20% ke atas jualan barang elektrik dan pakaian menjelang musim perayaan Hari Natal. Jadi melalui contoh di sini, jelaslah jenis produk jualan ada dinyatakan secara khusus iaitu barang elektrik dan pakaian. Manakala kuantitatif pula ada pada peratus iaitu peningkatan jualan sebanyak 20%. Baik, ciri yang kedua yang perlu ada pada objektif perniagaan ialah boleh diukur, measurable. Maknanya pencapaian objektif boleh diukur secara kuantitatif dan kualitatif serta boleh dibandingkan dengan pencapaiannya pada sebelum atau selepas sesuatu aktiviti perniagaan dijalankan. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, objektif yang boleh diukur secara kuantitatif lazimnya dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang ringgit. Cikgu ada sertakan satu contoh kuantitatif di sini. Mari kita lihat bersama. Pengeluaran kereta sport sebanyak 100,000 unit pada tahun 2020. Jadi, angka 100,000 unit ini akan dijadikan asas
kepada ukurannya sama ada objektif yang telah ditetapkan oleh perniagaan tercapai atau tidak tercapai pada penghujung tahun 2020. Jika pengeluaran kereta hanya 80,000 unit sahaja pada tahun 2020, ini bererti syarikat gagal mencapai objektif atau sasaran yang telah ditetapkan. Sementara bentuk kualitatif pula adalah diukur dalam bentuk kualiti, iaitu kepuasan pengguna apabila menggunakan sesuatu barang atau perkhidmatan. Baik, contoh kualitatif yang cikgu berikan di sini ialah jika jualan kereta jenis A ialah 20,000 unit dan kereta jenis B ialah 15,000 unit bagi tahun 2010. Jadi di sini kita nampak terdapat perbezaan sebanyak 5,000 unit antara A dengan B yang disasarkan pada tahun 2019. Ini bermakna sambutan kereta A lebih baik berbanding dengan kereta jenis B. Jadi satu kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah kereta jenis A berjaya memenuhi kepuasan pengguna berbanding dengan kereta jenis B. Ciri ketiga yang perlu ada pada objektif organisasi ialah boleh dicapai. Jadi boleh dicapai bermaksud objektif yang dibentuk perlu selaras dengan sumber organisasi yang sedia ada supaya sasaran yang ditetapkan boleh dicapai. Jadi sebelum sesuatu objektif itu ditetapkan, seseorang peniaga ataupun sesebuah organisasi tersebut perlu memastikan sasaran yang ditetapkan boleh dicapai berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam organisasinya. Contohnya, adakah organisasi memiliki pekerja mahir yang mencukupi? Adakah organisasi mempunyai sumber kewangan yang mencukupi? Baik, kesemua faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan objektif sesebuah organisasi. Baik, di sini cikgu ada sediakan satu contoh Katakan pengurus penerbitan akan menerbitkan 3,000 buah buku rujukan perniagaan tingkatan 4 pada tahun 2020. Baik, jika syarikat penerbitan buku itu tidak mengalami kekurangan penulis buku perniagaan yang bertauliah dan tidak menghadapi masalah kos percetakan, maka untuk menerbitkan buku rujukan sebanyak 3,000 buah adalah tidak menjadi masalah kepada syarikat tersebut untuk dicapai. Baik, seterusnya kita lihat ciri yang keempat, iaitu munasabah ataupun realistik. Munasabah bermaksud objektif yang dibentuk mempunyai peluang atau tidak mustahil untuk dicapai. Dengan perkataan lain, sesebuah organisasi berkemampuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ini adalah kerana organisasi tersebut memiliki sumber manusia dan sumber fizikal yang mencukupi serta kekuatan sumber yang ada dengan faktor persekitaran luaran. Baik, di sini cikgu ambil contoh sebuah pengeluar kereta elektrik. Katakannya sebuah syarikat pengeluar kereta elektrik
telah berjaya menjual kereta elektrik sebanyak 900 unit pada tahun 2019 dan pengurus operasi akan meningkatkan pengeluaran kereta kepada 1000 unit pada akhir tahun 2020. Baik, jika syarikat itu memiliki pekerja mahir yang mencukupi, kedudukan kewangan yang kukuh, sumber fizikal yang mencukupi dan ekonomi negara berada dalam keadaan yang baik, maka tiada mustahil bagi syarikat pengeluaran kereta elektrik ini untuk mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Ciri yang terakhir ialah jangka masa ataupun time frame. Jadi objektif perlu mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Jangka masa merupakan satu tempoh masa yang perlu ada dalam sesuatu penentuan objektif perniagaan. Pencapaian objektif lazimnya merujuk kepada tempoh jangka pendek atau jangka panjang. Oleh itu, penentuan objektif perlu ada penetapan tarikh yang perlu dicapai. Jadi untuk memastikan objektif yang ditetapkan tercapai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, maka catakan akan digunakan sebagai panduan. Jadi di sini ada satu contoh catakan ditunjukkan. Katakan syarikat ingin meningkatkan keluaran sebanyak 20% pada akhir tahun 2020. Maka aktiviti pengeluaran akan dirancang dan ditetapkan dalam jadual catakan bagi memastikan sasaran keluaran sebanyak 20% akan tercapai pada akhir tahun 2020. Ini merupakan rumusan untuk ciri-ciri objektif. Yang pertama, spesifik, iaitu apa yang anda ingin mencapai. Yang kedua, boleh diukur, iaitu bagaimanakah anda boleh mengetahui objektif ini tercapai. Yang ketiga, boleh dicapai, iaitu adakah anda berupaya atau berkemampuan untuk mencapai objektif itu. Yang keempat, munasabah, adakah anda mempunyai sumber yang mencukupi untuk mencapai objektif ini. Dan yang terakhir ialah jangka masa. Bilakah anda akan mencapai objektif ini? Baik, sekarang kita pergi ke subtopik 3.4 iaitu tujuan penetapan visi, misi dan objektif sebagai panduan perniagaan. Baik, seperti mana yang kita semua sudah tahu, visi, misi dan objektif yang ditetapkan oleh setiap organisasi mempunyai tujuan yang tersendiri. Penetapan visi dan misi adalah bertujuan untuk mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa panjang. Manakala penetapan objektif dibahagikan kepada dua kategori, iaitu objektif jangka masa pendek dan objektif jangka masa panjang. Slide ini menunjukkan tata cara pembentukan visi, misi dan objektif. Berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan, visi merupakan perkara yang perlu ditetapkan terlebih dahulu, iaitu paling awal sekali. Selepas visi ditetapkan, ianya akan diikuti oleh misi dan akhir sekali ialah objektif. Sekarang kita lihat
tujuan penetapan visi. Baik, visi ditetapkan untuk membantu organisasi mencapai matlamatnya dalam jangka masa panjang, iaitu melebihi 5 tahun. Visi yang ditetapkan boleh mendorong semua pihak yang terlibat dalam organisasi memahami dan bekerjasama untuk mencapai matlamat organisasi. Slide ini menunjukkan carta organisasi penyampaian visi. Berdasarkan carta organisasi ini, Ketua Pegawai Eksekutif bersama dengan pihak pengurusan peringkat atasan akan menentukan visi organisasi bersama-sama. Kemudian, Ketua Pegawai Eksekutif akan menyampaikan visi yang ingin dicapai oleh organisasi perniagaan kepada pengurus pemasaran dan pengurus pengeluaran. Selepas itu, pengurus pemasaran akan menyampaikan visi organisasi kepada pekerja A dan pekerja B di bawah jabatannya. Dan kemudian pengurus pengeluaran pula akan menyampaikan visi organisasi kepada pekerja C. Dengan itu, seluruh warga organisasi tersebut mengetahui dan memahami visi organisasi yang hendak dicapai. Dan ini akan membolehkan semua warga mengetahui peranan masing-masing dalam usaha membantu organisasi mencapai matlamatnya. Selepas visi dibentuk, misi perlu dibentuk pula. Misi merujuk kepada aktiviti yang dijalankan oleh organisasi perniagaan pada masa sekarang berdasarkan matlamat yang dinyatakan di dalam visi. Mengapa misi perlu dibentuk? Misi bertujuan untuk memudahkan pihak pengurusan mengagihkan sumber seperti bahan mentah, sumber manusia dan kewangan secara cekap dan berkesan kepada bahagian dan unit perniagaan agar mencapai matlamat yang ditetapkan. Baik, siapa yang bertanggungjawab membentuk misi? Penyataan misi dibuat oleh pihak atasan seperti Ketua Pegawai Eksekutif. Misi yang dibentuk akan dijadikan garis panduan dalam organisasi perniagaan supaya hala tuju organisasi difahami oleh semua pihak. Baik, slide ini menunjukkan carta organisasi penyampaian misi. Carta ini menunjukkan misi akan dibentuk dan disampaikan oleh pihak atasan ke pihak peringkat bawahan. Ini bermakna misi akan dibuat oleh pihak atasan seperti Ketua Pegawai Eksekutif. Kemudian Ketua Pegawai Eksekutif akan menyampaikannya kepada pengurus pemasaran dan pengurus pengeluaran di bawahnya. Selepas itu, pengurus dalam setiap bahagian ini akan memberi maklumat kepada semua pekerja yang terdapat di bawah kawalan masing-masing. Baik, anak panah di tepi ini menunjukkan misi dibentuk oleh pihak atasan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif.
Kemudian pihak pengurusan atasan ini iaitu ketua pegawai eksekutif akan menyampaikan kepada pengurus-pengurus di bawahnya, dan kemudian pengurus-pengurus ini akan menyampaikan penyataan misi kepada semua pekerja di bawah jagaan masing-masing. Sekarang kita lihat 3.4.3 tujuan penetapan objektif. Mengapakah objektif perlu ditetapkan oleh sesebuah organisasi? Penyataan objektif bertujuan untuk menjelaskan perkara yang perlu dicapai dengan lebih terperinci berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Bagi mencapai matlamat organisasi, penyataan objektif hendaklah selaras dengan pernyataan misi. Ingat, penetapan objektif organisasi perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu objektif yang mempunyai ciri SMART bagi menggambarkan satu sasaran yang ingin dicapai secara spesifik dan khusus. Hal ini seterusnya memudahkan kefahaman semua pihak organisasi, dan mereka akan berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Anak panah dari bawah ke atas menggambarkan penetapan objektif menjadi asas kepada pencapaian misi dan visi sesebuah organisasi. Ini bererti jika objektif yang ditetapkan tidak tercapai, maka ia akan mempengaruhi pencapaian misi dan seterusnya visi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika objektif yang ditetapkan itu tercapai, maka ia akan membantu misi dan seterusnya visi organisasi tercapai. Baik, murid-murid sekalian, apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan misi, visi dan objektif perniagaan? Baik, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan visi, misi, objektif bagi sesebuah organisasi adalah seperti berikut. Pertama, titik pulang modal. Kedua, pertumbuhan perniagaan. Ketiga, pemaksimuman keuntungan. Keempat, daya saing. Kelima, share pasaran. Keenam, jualan. Dan yang terakhir sekali, penyediaan perkhidmatan. Sekarang kita lihat faktor pertama yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi semasa menetapkan visi, misi dan objektif. Baik, tadi kita sudah lihat ada 7 faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menetapkan visi, misi, objektif bagi sesebuah organisasi. Jadi kita mulakan dengan faktor pertama, iaitu titik pulang modal atau dikenali sebagai TPM. TPM merupakan satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk menentukan dan mengetahui jumlah hasil jualan yang diperoleh bersamaan dengan jumlah
kos yang ditanggung. Baik. Jadi, TPM akan tercapai apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos yang ditanggung. Okey, sekarang mari kita fikirkan apakah itu hasil jualan. Hasil jualan sama dengan kuantiti jualan taraf harga seunit produk. Katakan anda menjual kari pap. Bilangan kari pap yang dijual adalah 100 biji dengan harga sebiji ialah RM1. Maka hasil jualan adalah sama dengan 100 biji kari pap taraf dengan RM1. Dan jawapannya ialah RM100. Sekarang, apakah itu jumlah kos? Jumlah kos ialah kos yang perlu ditanggung oleh seseorang peniaga semasa mengeluarkan produk. Dan kos yang perlu ditanggung terdiri daripada dua jenis, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh tingkat keluaran, manakala kos berubah seperti bahan mentah, air, elektrik adalah dipengaruhi oleh tingkat keluaran. Baik, katakan untuk mengeluarkan 100 biji kari pap, jumlah kos tetap yang perlu ditanggung ialah RM20. Dan bagi kos berubah yang perlu ditanggung ialah RM80. Maka jumlah kos keseluruhan adalah bersamaan dengan RM100. Jadi, apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos yang ditanggung, maka TPM akan tercapai. Dan pada masa ini, perniagaan tidak untung dan tidak rugi. Secara ringkasnya, pulang modal bermaksud hasil jualan cukup untuk menampung jumlah kos. Misal kata, jika jumlah kos ialah 10,000, maka berapakah jumlah jualan yang perlu dicapai untuk sekurang-kurangnya menampung kos tersebut? Apakah jawapannya? Semua murid cuba fikirkan. Ya, jawapannya ialah RM10,000. Ini bermakna jika jualan yang dicapai di bawah atau kurang daripada RM10,000, katakanlah RM8,000, maka jumlah hasil jualan adalah tidak cukup untuk menampung kos sebanyak RM10,000.
Oleh itu, pada masa ini, perniagaan akan mengalami kerugian sebanyak Rm2.000. Sebaliknya, jika jumlah jualan yang diperoleh melebihi Rm10.000, katakan Rm15.000, maka jumlah hasil ini bukan sahaja dapat menampung kos 10.000 itu, malah terdapat lebihan sebanyak 5.000. Maka pada masa ini perniagaan memperoleh keuntungan, iaitu Rm5.000 ini merupakan untung kepada perniagaan. Baik, untuk menguji kefahaman murid-murid, semua murid sila membaca soalan ini dan cuba menjawabnya. Baik, contoh ya, katakan anda ialah seorang peniaga yang menjual kari puff. Jumlah kari puff yang dikeluarkan ialah 150 biji. Dan kos untuk mengeluarkan 150 biji kari puff ialah Rm100. Harga sebiji kari puff ialah RM1. Kirakan bilangan kari puff yang perlu dijual untuk mendapatkan pulangan modal. Baik. Siapa sudah dapat jawapan? Berapa jawapan dia? Ya, jawapannya ialah 100 biji. Mengapa? Ini adalah kerana jumlah kos yang ditanggung ialah Rm100. Supaya cukup menampung kos banyak Rm100, maka bilangan kari puff yang perlu dijual ialah 100 biji. Dan pada masa ini jumlah hasil jualan adalah sama dengan jumlah kos. Ini menunjukkan satu contoh graf TPM. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, TPM boleh ditunjukkan melalui graf. Sekarang, cikgu akan menerangkan graf TPM. Paksi menegak menunjukkan jumlah hasil atau kos. Sementara paksi mentata menunjukkan kuantiti produk yang dikeluarkan. Garisan condong yang berwarna merah menunjukkan jumlah hasil, manakala garisan condong yang berwarna biru menunjukkan jumlah kos. Persilangan di antara garisan yang berwarna merah iaitu garisan jumlah hasil dengan garisan yang berwarna biru iaitu garisan jumlah kos ialah titik S1. Di sini ya, S1. Titik S1 menggambarkan jumlah hasil sama dengan jumlah kos yang digunakan, iaitu ketika kuantiti keluarannya pada Q1. Pada titik S1, perniagaan mendapat titik pulang modal, iaitu jumlah hasil sama dengan jumlah kos, di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Baik, jika kuantiti yang dikeluarkan kurang daripada Q1, kita dapati perniagaan akan mengalami kerugian. Ini adalah kerana jumlah kos
lebih tinggi berbanding dengan jumlah hasil. Bagaimana kalau kuantiti keluaran melebihi Q1? Okey, perniagaan akan mendapat keuntungan. Ini dapat ditunjukkan melalui garisan jumlah hasil dan jumlah kos, di mana jumlah hasil adalah lebih tinggi daripada jumlah kos. Kita juga boleh mencari TPM dengan menggunakan formula. Formula bagi TPM ialah kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Di sini ada satu soalan pengiraan. Murid-murid sila kira untuk dapatkan TPM bagi syarikat Power. Soalannya, syarikat Power menanggung kos tetap sebanyak RM250,000 dalam pengeluaran basikal. Harga sebuah basikal dijual ialah RM200, manakala kos berubah bagi sebuah basikal ialah RM150. Hitungkan titik pulang modal bagi syarikat Power. Murid-murid boleh gunakan formula yang cikgu sebutkan tadi. Baik, semua murid sila cuba mengiranya ya. Sudah dapat jawapan? Berapa jawapannya? Baik. Jawapan yang betul ialah 5,000 unit. Ini bermakna untuk mencapai TPM, syarikat Power perlu mengeluarkan dan menjual basikal sebanyak 5,000 unit. Setakat ini sahaja daripada saya pada hari ini. Cikgu berharap sesi pembelajaran hari ini dapat membantu murid-murid sekalian. Sebelum mengundur diri, cikgu ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menjayakan sesi pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih.